Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan berkongsi dengan anda untuk subjek Sains Sukan tingkatan 4 di dalam bidang 3 iaitu pengenalan sains pergerakan. Di mana pada unit ini akan dibincangkan unit 3.7 Asas Kemahiran Motor Manusia. Pada akhir unit ini, murid akan dapat mentakrif kemahiran motor, dapat menerangkan ciri-ciri lakuan motor involuntary dan lakuan motor voluntary, dapat juga menjelaskan mekanisme penghasilan lakuan motor involuntary dan lakuan motor voluntary, boleh juga untuk menyatakan perbezaan ciri-ciri kemahiran generik dan kemahiran sekunder, dapat menyatakan 3 kriteria pengkelasan kemahiran motor, dapat menyatakan fungsi visual, vestibular dan somatosensori dalam kemahiran motor, dapat menunjuk cara dominan visual dalam perlakuan motor diskrit dan dapat menunjuk cara peranan visual, vestibular dan somatosensori dalam mengawal postur. Okey, kemahiran motor, ia adalah keupayaan individu melakukan pergerakan iaitu aktiviti atau tugasan untuk mencapai objektif tertentu. Menurut Zawi et al. 2011, keupayaan mencapai objektif sesuatu pergerakan adalah dengan cara konsisten dan usaha yang minimum. Gabungan latihan dan pengalaman menyebabkan berlaku perubahan tindakan atau pergerakan kekal oleh Smith 1988. Oleh itu, kemahiran motor dapat ditafsirkan sebagai perlakuan yang dihasilkan dengan kaedah yang efektif dan prestasi yang tekal. Jenis lakuan motor yang mampu dihasilkan oleh sistem biologi manusia ada dua, iaitu lakuan motor involuntary dan lakuan motor voluntary. Baik, teriak dulu. Lakuan motor involuntary. Lakuan motor involuntary merujuk kepada lakuan motor yang dihasilkan di luar kawalan, iaitu pelaku tidak mampu untuk memilih atau memodifikasikan sebarang lakuan yang terhasil. Penghasilan lakuan bersifat stereotip kerana dicetuskan daripada satu jenis rangsangan sahaja. Saraf pusat yang terlibat dalam lakuan motor involuntary ialah saraf tunjang sahaja. Okey, ini untuk maksud lakuan motor involuntary. Okey. Keyword dia adalah involuntary. In adalah luar kawalan, pelaku tak boleh memilih ataupun mengubah suai sebarang lakuan. Darinya berlaku di saraf tunjang sahaja. Contoh pergerakan ialah sentakan lutut, sentakan tangan atau kaki apabila terkena benda panas. Ini foto. Mata akan tertutup secara tiba-tiba apabila bola menghampiri muka. Ini contohlah. Okey, apa jua pun sama je. Apa jua game yang ada bola, macam softball, hoki, bola tampar sama. Kalau menghampiri muka, mata kita akan tertutup secara tiba-tiba. Ini contoh lakuan motor involuntary. Okey, lakuan motor voluntary pula, ia adalah merujuk kepada semua lakuan motor yang dihasilkan secara sedar dan dalam kawalan. Dalam keadaan ini, pelaku mempunyai ruang untuk memilih dan menentukan sama ada untuk melakukan sesuatu pergerakan atau sebaliknya. Hasil lakuan yang diperoleh adalah dipengaruhi oleh interaksi pelaku dengan persekitaran yang pelbagai. Interaksi pelaku dengan persekitaran pula akan dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti tahap kemahiran dan pengalaman pelaku tersebut. Saraf pusat yang terlibat dalam lakuan motor voluntary ialah otak dan saraf tunjang. Okey, lakuan motor berkemahiran juga dikenali sebagai lakuan motor terkawal. Ini contoh. Dalam permainan badminton, apabila pemain mendapat hantaran bulu tangkis yang tinggi ke belakang gelanggang, maka pemain yang berkemahiran tinggi akan melakukan smash ke gelanggang lawan. Namun, bagi pemain yang mempunyai kemahiran rendah,
hanya mungkin melakukan hantaran balas secara lob ke gelanggang lawan. Ini contoh, boleh ubah, boleh modifikasi. Dalam permainan bola tampar, semasa menerima servis, pasukan yang kurang berkemahiran hanya akan menghantar semula servis tadi ke gelanggang lawan. Bagi pasukan yang mempunyai kemahiran yang tinggi, mereka akan membuat strategi seperti menyangga, mengumpan ataupun setting dan seterusnya merejam ataupun spike ke gelanggang lawan. Mekanisme penghasilan lakuan motor. Okey. Tengok di sini Di sini ada dua bahagian iaitu mekanisme voluntary dan involuntary. Tengok di sini dulu. Reseptor menerima rangsangan di peringkat periferi. Neuron sensori menukar rangsangan kepada bentuk impuls sensori. Impuls sensori dihantar ke saraf tunjang melalui proses sinaptik. Okey, kalau dia tadi ke proses involuntary, neuron sensori bersinaps dengan neuron motor di saraf tunjang. Impuls sensori bertukar menjadi impuls motor. Impuls motor dihantar ke efektor. Terus jadi lakuan terhasil. Kalau dia bersin tadi, dia pergi ke arah voluntary. Dia banyak sikit dia punya kaedah dia. Dia akan semua impuls sensori dari saraf tunjang dihantar ke talamus. Talamus menyalur impuls sensori ke korteks cerebral di otak. Proses integrasi sensori dan motor berlaku di otak. Kemudian impuls sensori bertukar menjadi impuls motor. Impuls motor dihantar ke efektor melalui saraf tunjang. Kalau ingat balik yang kita dah belajar, dia ada afferent dengan efferent. Efferent adalah yang daripada otak ke apa dia? Efektor. Kalau afferent daripada reseptor. Okey? Kemahiran dalam pergerakan voluntary. Semua lakuan dalam pergerakan voluntary dikelaskan sebagai pergerakan berkemahiran. Terdapat dua jenis kemahiran dalam pergerakan voluntary, iaitu kemahiran sekunder juga dikenali sebagai kemahiran berobjektif. Okey, kemahiran generik yang pertama. Ia adalah kemahiran yang diwarisi. Wujud dalam kod genetik bergantung pada fungsi neurologi dan berlaku sejak lahir ke dunia. Variasi makanan, latihan dan keadaan alam sekeliling tidak begitu mempengaruhi kematangan. Kemahiran motor berkembang secara semula jadi bersama-sama dengan kematangan seseorang. Contoh, secara fisiologi, kemahiran motor seseorang itu mudah dilatih pada peringkat kanak-kanak. Perubahan kematangan berlaku dengan cepat pada awal remaja dan berkurangan pada akhir remaja. Proses ini berterusan mengikut tahap kematangan. Okey, ini kemahiran generik maksudnya yang lebih dipahami adalah jika family daripada orang sukan, maka anak-anak pun kemungkinan adalah orang sukan. Okey, kemahiran sekunder. Ia adalah kemahiran yang dipelajari dan mempunyai objektif khusus bergantung pada perlakuan yang ingin dihasilkan. Kemahiran ini berkembang juga melalui proses fizikal seperti praktis, iaitu pemboleh ubah pembelajaran, dan latihan yang dilakukan iaitu pemboleh ubah prestasi. Beberapa unsur penting harus diambil kira dalam mengukuhkan penguasaan kemahiran tersebut. Antaranya unsur kecekapan, ketepatan, ketekalan dan cepat bertindak balas apabila menerima rangsangan. Dalam acara larian contohnya, seseorang individu harus mempelajari teknik larian yang betul di samping faktor masa reaksi. Gaya hayunan tangan dan untuk kecurangan badan. Okey, dia akan membantu meningkatkan kelajuan seseorang pelari pecut. Okey, yang ini pula kebenaran ini dia dipelajari. Contoh kalau orang tu dia minat untuk main sukan ini, dia akan belajar sukan yang tersebut.
Seorang pelari pecut memiliki kemahiran berlari secara generik dan kemudian memiliki kemahiran sekunder melalui praktis dan latihan yang dilakukan. Okey. Di sini untuk dipahamkan adalah semua orang di dunia, hampir semualah, boleh berlari. Cuma yang sekunder di sini adalah praktis dan latihan untuk memiliki teknik yang betul untuk berlari di track. Gabungan kedua-dua kemahiran, generik dan sekunder ini menghasilkan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Okey, pergerakan lokomotor adalah jenis pergerakan yang membolehkan sesaran jasad secara mendatar seperti berjalan, berenang, berlari dan berbasikal. Okey. Untuk yang bukan lokomotor pula adalah sejenis pergerakan yang tidak menghasilkan sesaran jasad secara mendatar seperti menyambut bola, membaling bola dan berdiri tegak. Okey, maksudnya kalau yang kuning tu lokomotor adalah yang bergerak. Kalau yang bukan lokomotor dia tak bergerak. Okey. Baik, untuk mengkelaskan kemahiran motor, kita ada ketetapan lakuan, permulaan dan pengakhiran lakuan, rangsangan persekitaran. Okey, yang pertama, ketepatan lakuan. Ia berpandukan kepada jenis atau saiz otot-otot utama yang terlibat dalam menghasilkan kemahiran. Kelas-kelas kemahiran berdasarkan kriteria ini dibahagikan kepada kemahiran motor kasar, iaitu kemahiran yang melibatkan menggunakan otot-otot besar yang berfungsi sebagai otot utama seperti dalam lakuan menendang bola, berlari, berenang, memukul bola tenis ataupun semasa angkat berat. Kemahiran motor kasar. Jadi digunakan otot-otot besar. Kemahiran motor halus melibatkan penggunaan sebahagian daripada otot-otot kecil sebagai otot-otot utama dalam setiap lakuan seperti bermain dart, memanah, bowling padang ataupun semasa menembak. Memerlukan ketelitian yang tinggi dalam darjah koordinasi mata tangan dan ketepatan pergerakan tangan jari. Ada dua, kemahiran motor kasar dan motor halus. Kedua, permulaan dan pengakhiran lakuan. Okey, kriteria permulaan dan pengakhiran kemahiran dikawal oleh pelaku atau di luar kawalan pelaku. Kelas-kelas kemahiran berdasarkan kriteria ini adalah seperti kemahiran diskrit, kemahiran berterusan ataupun selanjar, kemahiran bersiri. Okey, diskritnya adalah kemahiran yang mempunyai titik permulaan dan pengakhiran yang spesifik yang melibatkan pergerakan pantas dalam masa terhad. Contoh, smash dalam badminton. Masa yang terhad tidak memberi peluang untuk mengubah tindak balas semasa kita melakukan kemahiran tersebut. Terdapat juga pergerakan lain yang memerlukan dua atau lebih pergerakan dalam masa singkat tetapi mempunyai permulaan dan pengakhiran yang spesifik, iaitu merejam bola takraw dan melontar peluru. Okey, untuk kemahiran berterusan atau berselanjar, ia adalah kemahiran yang melibatkan perlakuan yang sama diulang berkali-kali dengan titik mula dan titik akhir yang arbitrari. Titik permulaan dan akhiran pergerakan ditentukan oleh pelaku dan bukan disebabkan oleh tugasan tersebut. Contohnya berenang dan berlari. Okey, kemahiran bersiri pula. Kemahiran diskrit dan kemahiran berterusan boleh bergabung secara bersiri. Kombinasi kemahiran ini dikenali sebagai kemahiran bersiri. Dalam kemahiran bersiri, setiap fasa merupakan respon kepada pergerakan sebelumnya dan rangsangan kepada pergerakan seterusnya. Contoh, aksi dalam lompat tinggi. Kemahiran bermula dengan lari landas, kemudian disambung dengan lompatan, layangan dan jatuhan badan. Kesemua aksi ini merupakan satu lakuan yang lengkap.
Okey, yang ketiga, rangsangan persekitaran. Ia adalah berdasarkan keadaan sekitar, kemahiran yang dihasilkan dalam suasana yang dinamik ataupun berubah-ubah. Kelas kemahiran ini adalah kemahiran luar kawalan, kemahiran yang dihasilkan dalam suasana yang sentiasa berubah-ubah dan dipengaruhi oleh beberapa faktor luaran, iaitu persekitaran seperti smash dan badminton dan menjaga gol semasa tendangan, penalti. Kemahiran terkawal, kemahiran yang dihasilkan oleh suasana yang stabil dan dipengaruhi oleh faktor dalaman, iaitu faktor pelaku seperti memanah, bermain bowling, dart dan aksi servis dalam badminton. Okey, tengok pula fungsi sistem biologi dalam kawalan motor. Keupayaan manusia dalam menghasilkan pergerakan sama ada secara voluntary ataupun involuntary adalah dipengaruhi oleh interaksi yang berlaku di antara sistem biologi dengan persekitarannya, di mana sekitaran memainkan peranan yang penting bagi menyediakan rangsangan yang relevan dalam penghasilan respon, dan sistem biologi pula berperanan menerima dan memproses rangsangan tersebut bagi membolehkan penghasilan pergerakan. Asas keupayaan manusia menghasilkan pergerakan daripada pergerakan mudah ke kompleks adalah melalui kawalan postur. Dalam sistem biologi, 3 sistem utama yang bertanggungjawab mengawal postur adalah: pertama, sistem visual. Sistem yang mengandungi reseptor sensori paling dominan berbanding reseptor sensori yang lain. Bukti dominan sistem visual dapat dialami sendiri oleh setiap individu. Sekiranya rangsangan diperoleh daripada semua reseptor pada masa yang sama, sistem biologi lazimnya akan mendahului rangsangan yang diperoleh daripada sistem visual. Sistem ini menerima maklumat penglihatan iaitu mata. Sebagai contoh, sekiranya kita melihat rakan pasukan berlari ke arah pintu gol dan dalam masa yang sama mendengar jeritan jurulatih memberi arahan, kita biasanya akan lebih fokus melihat aksi rakan terlebih dahulu. Ada 2 jenis sistem visual. Visual ambient, iaitu tidak melibatkan fungsi otak. Ia berfungsi untuk mengawal keseimbangan dinamik berdasarkan maklumat aliran optik yang diterima melalui mata. Contohnya, visual ambient dalam bola jaring berfungsi untuk membolehkan pemain penyerang mengetahui posisi rakan pasukan yang terdekat dengannya walaupun sedang menumpukan pandangan kepada posisi penjaga gol pihak lawan. Okey. Ini contoh macam Sixth Sense lah. Okey. Visual focal melibatkan fungsi otak. Berfungsi untuk pemfokusan imej, iaitu melihat segala aksi yang melibatkan pergerakan sama ada pergerakan manusia atau objek dan jenis respon yang dihasilkan oleh rakan pasukan dan pihak lawan. Contoh, visual focal dalam sukan menembak berfungsi untuk membolehkan pemain fokus untuk melepaskan tembakan. Ini macam dia boleh zoom lah gitu. Okey. Nampak ni di sini kan, berfungsi pemfokusan imej, dia boleh zoom. Sistem vestibular, sistem yang berperanan dalam pengawalan keseimbangan jasad. Sistem ini terletak di bahagian dalam telinga. Kawalan postur bagi penghasilan pergerakan amat bergantung kepada sistem vestibular. Sekiranya maklumat visual tidak dapat diperoleh, kawalan postur yang baik masih boleh dicapai menerusi fungsi sistem vestibular. Namun begitu, sekiranya sistem vestibular mengalami kerosakan, kawalan postur tetap akan terjejas walaupun sistem visual wujud. Sebagai contoh, pemain bola keranjang yang sering bertukar arah melibatkan perubahan fisiologi yang mendadak seperti peningkatan nadi dan kehilangan orientasi posisi dalam persekitaran. Okey? Hilang keseimbangan. Contohnya gitu. Yang ketiga, sistem somatosensori. Ia adalah merupakan sistem yang berperanan memproses maklumat tentang orientasi jasad. Rangsangan yang diterima oleh reseptor dikenali sebagai rangsangan kinestetik. Rangsangan ini
membekalkan butir-butir tentang posisi anggota dalam persekitaran. Rangsangan kinestetik ini diperoleh daripada reseptor sendi, otot, kulit dan tendon. Semua reseptor yang menyampaikan rangsangan kinestetik dikenali sebagai proprioceptor. Fungsi proprioceptor sangat dominan dalam pergerakan sukan. Contohnya, dalam gimnastik, rangsangan kinestetik membolehkan atlet sedar bahawa kepalanya berada di bawah daripada kaki ketika melakukan dirian tangan dengan mata dipejamkan. Okey. Mari kita lihat apakah contoh soalan yang boleh ada dalam bab ini. Okey, soalan objektif. Pilih aktiviti sukan yang dikelaskan sebagai kemahiran bersiri. Itu contoh soalan dia lah. Yang kedua, dia tanya maksud lakuan motor involuntary ataupun lakuan motor voluntary tadi. Okey, yang ketiga, berikan sebab utama sentakan otot adalah lakuan motor involuntary. Ataupun dia katanya berikan sebab utama sekian-sekian aktiviti lakuan motor voluntary. Okey, untuk soalan struktur pula, contohnya dia akan bagi soalan sistem visual terbagi pada ambient dan focal. Nyatakan perbezaan. Okey, ada dua situ perbezaan, 6 markah. Jadi 3 untuk ambient, 3 untuk focal. Untuk esei, jelaskan perbezaan antara kemahiran diskrit dengan kemahiran berterusan. Bezakan diskrit dengan berterusan, ada dua situ. So 5. Ada dua jenis lakuan motor dalam sistem biologi manusia. Nyatakan sistem itu dan jelaskan setiap satunya 10 markah. Okey? Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.